Okey, Assalamualaikum buat semua penonton yang telah hadir untuk menonton segmen Bicara Teknikal pada malam ini bersama saya, Boboiy CTC dan juga cikgu kita, Cikgu Hazlan Hashim. Okey, apa khabar semua? Harapnya sihat-sihat belaka dan terima kasih kerana tune in ke dalam segmen Bicara Teknikal. Okey, hari ini merupakan hari ke-14 Perintah Kawalan Pergerakan. So diharapkan pada semua penonton dan followers CTC semua, anda semua dapat kekal menjaga kesihatan diri sendiri dan juga ahli keluarga. Sudah tentunya dalam tempoh PKP ni kita dah hampir ke hari yang ke-14, maksudnya kita dah nak settle 2 minggu fasa pertama PKP kita. So saya boleh bayangkan kebanyakan daripada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana sememangnya sudah pun mula berasa bosan. Jadi kita di CTC menyeru tuan-tuan dan puan-puan bolehlah buka kita punya Facebook CTC FM ataupun website kita tvctc.fm untuk menonton segmen-segmen kita yang lalu. Kita ada banyak, kita ada lebih daripada 1000 video dalam archive kita untuk tuan-tuan tonton dari segi education, news dan juga hiburan. So boleh di samping-samping duduk di rumah tolong isteri memasak tu, bolehlah tambah pengetahuan dagangan anda. Mana tahu tempoh PKP ni menjadi inspirasi kepada anda semua untuk menjadi full time trader, insya-Allah profit. Okey. Seperti semalam kita juga ada satu pengumuman kepada semua penonton kita daripada pihak pengusaha CTC FM. Kita nak bagi tahu yang YouTube CTC FM telah kembali beroperasi sepenuhnya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua boleh buka YouTube sekarang, search CTC Jarak FM dan subscribe kerana kita pastinya akan ada lebih banyak konten kandungan video eksklusif yang akan diupload khas untuk para penonton dan followers CTC FM. Okey, kepada para penonton jangan lupa untuk share segmen ni sebelum anda bertanyakan atau ingin menuju apa-apa soalan kepada cikgu untuk segmen kita. Apa salahnya kalau share dulu segmen ni dan pastikan anda telah like page CTC FM. Okey? Kalau ada apa-apa soalan dan komen boleh terus tinggalkan di dalam ruangan komen. Okey, sebelum kita serahkan kepada Cikgu Hazlan Hashim, kita ada quiz pada hari ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan dekat bawah segmen anda. Okey, soalan ini sebenarnya disediakan sendiri oleh Cikgu Hazlan Hashim yang berbunyi, bacaan apakah yang akan menvalidkan setup re-entry daily. Okey, ada 4 pilihan jawapan di situ. Momentum H4 atau H1, M15 atau daily. So pilihlah jawapan yang anda rasa betul dan kita akan sama-sama bincangkan bersama Cikgu Hazlan di penghujung segmen ini. Okey, baiklah. Bersama kita Cikgu Hazlan Hashim. Apa khabar cikgu? Baik. Alhamdulillah. Cikgu sihat? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Cikgu dan family sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey cikgu, boleh berikan mukadimah dan kata-kata pembukaan untuk segmen kita pada malam ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pihak CTC FM. Terutama pada kita punya juru IT kita, Boboiy, sebab alhamdulillah dia punya tolong belakang untuk nak memastikan bahawa kita orang ni walaupun berada di rumah masih boleh communicate menggunakan platform IT. Benda ni saya dulu memang kerja saya selama 18 tahun, tapi dia bila dah tinggalkan lebih 8 tahun dah lupa dah. Alhamdulillah masih boleh refresh, syukur. Dan kita masih lagi dalam waktu 2 minggu yang pertama tuan-tuan, dan kita dah tahu kita ada lagi tempoh another 2 minggu, another 2 weeks untuk kita dijangka kalau rakyat Malaysia memberi kerjasama untuk stay at home, maka ia insya-Allah akan menjadi sesuatu yang mana kita jangkakan supaya mampu untuk kita berada dalam situasi yang seperti biasa dan supaya semuanya sihatlah. Jadi itu sangat-sangat penting untuk kita semua dan insya-Allah harap kita semua dapat mematuhi apa yang diminta oleh pihak kerajaan. Sangat-sangat penting sebab masing-masing bukan apa dah nak raya dah. Betul. Kalau masing-masing tak dapat mematuhi perintah apa yang diminta oleh kerajaan, jadi kita khawatir nanti kita bergaya kat rumah. Seperti saya, umur saya dah 50 tahun tak pernah pun bergaya dekat rumah. Tiap-tiap raya mesti balik kampung ya cikgu. Memang balik kampung. Jadi sebab kita masih lagi dalam keadaan di mana MCO tu pun PKP, right? Pantun macam biasa jugalah.
MCO Ini yang kita nanti-nantikan. MCO PKP perkara yang sama. Stay at home perlu kerjasama semua warga. USD minggu lepas, lena kini senyum menjelma. Kita raih profit sama-sama untuk buat belanja keluarga. Walamak. Oh, cikgu boleh explain sikit cikgu. USD lena macam mana tu cikgu? USD lena dia tengah lemah jadi kita pun tengok bila lah dia nak kuat balik kan. Dan kalau kita rujuk pada apa yang berlaku sekarang, ketika berlaku krisis ni krisis besar, krisis dunia. Sebab apa? Coronavirus ni adalah pandemik yang mana dia impact kepada satu dunia. Suatu wabak yang mana tidak boleh dikawal dan dia merebak secara pantas. Jadi satu dunia efek, dan spesifik kat Malaysia ni kita nampak bahawa banyak bisnes-bisnes terpaksa diberhentikan buat sementara, dan impact pada apa yang berlaku di dunia ni, permintaan dari segi currency, permintaan US dollar semakin kukuh. Itu yang berlaku sekarang. Jadi kita nampak yang USD dah kembali untuk kukuh, dan ini jelas apa yang kita nampak, tanda-tanda awal tu dah ada dah. Tanda-tanda awal tu dah ada. Dan seperti beberapa soalan yang saya tengok lah, ada yang bertanyakan tentang pair-pair utama, bertanyakan pasal EU, bertanyakan pasal USD CHF, contohnya. Dan itu sebenarnya yang saya cuba nak rungkaikan. Kita melihat apakah yang sedang berlaku, yang sedang ditunjukkan oleh currency-currency utama. Okey. Okey Boboy, tadi soalan tadi tu adakah nak dijawab result dia sekarang ataupun bila? Okey, soalan tu kita akan bincangkan di hujung segmen. Tapi kalau cikgu rasa sesuai sebagai pembukaan kepada segmen kita, boleh juga. Saya boleh tunjukkan cikgu result yang setakat inilah. Okey. Ada result dia. Okey, untuk kuis kita yang telah dikeluarkan, result dia 60% majoriti seramai 38 orang telah mengundi momentum H1, 32% pada momentum H4, dan yang M15 dengan daily tu cuma ada dua orang je yang undi. So majoriti pada momentum H1 cikgu. Okey, so jawapan dia memang momentum H1. Ya, betul. Tahniah kepada para penonton yang jawapan anda betul. Jadi alhamdulillah lah, maknanya ramai yang dah mula faham tentang apa yang saya cuba kongsikan sama-sama, yang mana dalam BBA multi time frame tuan-tuan kombinasi time frame ada sangat penting, sangat penting. Apa yang saya boleh katakan, bila kita menggunakan dua time frame, kita nampak satu time frame membuat satu setup, satu lagi time frame akan memvalidkan sama ada setup tersebut ada setup yang betul atau setup yang silap, valid ataupun tak valid. Jadi kombinasi yang jelas yang biasa saya cuba terangkan secara detail, sebab bila detail tu saya lebih suka face to face, dan saya akan menggunakan whiteboard. Saya akan cerita panjang lah, dan saya kena bagi contoh, sebab dalam subjek ni dia benda subjektif, dia bukan benda yang 1 plus 1 2 plus 2 4, tidak, bukan macam tu. Dia memerlukan penjelasan, sebab dalam saya menerangkan kefahaman ni, dia mengambil masa 1 jam at least minimum lah, dan saya perlukan beberapa soalan untuk saya pastikan yang duduk depan saya atau yang berhadapan tu dia faham. Sebab bila kita nampak setup, contohnya ambil time frame paling besar, setup di monthly, maka bacaan momentum berada di daily yang akan memvalidkan perjalanan monthly. Jadi itu sepasang. Monthly dia sepasang dengan daily. Dia akan langkau satu. Kita tahu paling besar kita adalah monthly, weekly dan juga daily. Jadi tiga ni tuan-tuan biasa tengok tiga. Monthly kalau dia berlaku re-entry, ni setup yang biasa nampak. Monthly berlaku re-entry, dekat weekly dia akan muncul market hilang volume. Dan di daily dia akan berlaku momentum ni lah yang akan mengatakan setup di monthly ni adalah valid. Itu penting, sebab dalam satu bulan, hari ni pun Boboy, hari terakhir untuk bulan 3. 31 hari bulan Mac. Yes. Maksudnya candle monthly akan lengkap pada hari ni Yes, betul. Mana pada pukul 5 pagi nanti lengkap candle monthly. Maknanya untuk minggu ni kita dah boleh nampak lah pergerakan besar. Okey, so bila satu dalam monthly ada satu candle je lah untuk monthly, dan untuk weekly 4, maksimum 5 lah. Kita ambil 4 dan untuk daily bila ambil 4 minggu, kita akan ada 5 darab 4 ada 20 candle. Maksimum 24 ke 25 candle. Okey. So
Dengan bilangan satu candle tuan-tuan, apa yang dia akan boleh buat? Dia akan boleh buat retest. Kalau kita dapat satu garisan tinggi kan, kita katakan okey, ni mungkin kawasan support di monthly, dia retest 5 10 high, 5 10 high. Jadi bila dia retest tu, bila kita kecilkan target kepada weekly, apa yang kita akan nampak? Garisan 5 10 high di monthly tuan-tuan, bila buka kat weekly, garisan tu adalah garisan top BB. Garisan top BB di weekly. Jadi candle akan naik. MHV adalah di mana? Bentuk dia adalah candle ni tutup di dalam BB. Ni garisan top BB, dia bukan tutup di luar, tutup di dalam. Kalau tutup di luar, dia jadi momentum. Cikgu nak tunjuk dalam chart ke? Tak apa. Okey, sebentar dia tuan-tuan dan puan-puan, kita ada putus sekejap. Seringkali aku menduga, seringkali ini terjadi. Segala rahasia sudah ku tahu, rupanya aku tak dicintai. Untuk apa kau buatku begini? Segala apa yang telah ku lakukan, air mataku mengalir di pipi. Segala yang ku korbankan untuk dirimu, mengapa masih lagi ku berdiri ku menunggu cintamu? Mengapa masih adamu menyakiti di siang malamku? Terima cintaku dipersiapkan. Sayang, aku kau lupa, aku kau luka, tanpa kau sadar. Sayang, selamat tinggal, aku kan pergi buat selamanya. Aku pasti kau bahagia tanpaku selamanya.
masih lagi ku berdiri ku menunggu cintamu? Mengapa masih adamu menyakiti di siang malamku? Aku terima cintaku dipersiakan. Sayang, aku kau lupa, aku kau luka tanpa kau sadar. Sayang, selamat tinggal, aku kan pergi buat selamanya. Aku pasti kau bahagia tanpaku selamanya. Sayang, kau lupa, aku luka. Selamat tinggal, aku kan pergi buat selamanya. Aku doa kau bahagia tanpaku selamanya. Baiklah, kita kembali lagi dalam segmen Bicara Teknikal. Kita mengalami sedikit masalah teknikal sebentar tadi berkaitan dengan line internet. Kita sekarang buat live from home, jadi kita menggunakan dua internet yang berbeza di rumah cikgu dan juga di rumah saya. Tapi kita tetap membawakan yang terbaik untuk penonton CTC FM dalam segmen Bicara Teknikal. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk share segmen ini dan tinggalkan soalan atau apa-apa komen yang anda ingin tunjukkan di ruangan komen. Okay, cikgu, boleh kita sambung kembali perbincangan kita sebentar tadi? Alhamdulillah. Tadi minta maaf, internet kat rumah, kawasan area rumah saya memang very heavy. Nasib baik saya ada backup, saya pakai phone sekarang. Okey tuan-tuan. Okey. Apa yang saya terus pada tadi tuan-tuan setup. Okey, apa yang saya nak kongsikan adalah tentang perjalanan USD. Alright. Pair yang memang saya duk tengok, duk perhati daripada minggu lepas adalah pair yang saya rasa ramai minat, yang mana pair ni adalah suatu pair yang mana dia mendapat impact secara direct, secara langsung apabila USD tu kuat ataupun lemah. Biasanya bentuk pair ni adalah dia macam cermin, dia terbalik. Bentuk dia adalah terbalik. Ya. Okey. Dan bentuk dia adalah terbalik, yang mana apabila kita nampak pair ni tengah jatuh, maka USD tengah kuat. Apabila pair ni dia naik, USD sedang lemah. Pair itu adalah tak lain tak bukan adalah EU. Pergerakan candle di pair EU, Euro USD. Okey. Apa yang saya nak kongsikan pada kali ini adalah saya buka pada time frame yang paling besar sebab kita tahu bahawa hari inilah hari yang terakhir pada bulan Mac. Bermaksud candle monthly siap. Okey. Dan bila kita nampak di monthly sekarang,
Cuma body candle yang kita nampak as of now, tuan-tuan, dia hanya candle ni hanya boleh diguna pakai apabila candle tersebut selesai. Untuk monthly, less than 1 day, tinggal berapa jam lagi, sehingga pukul 5 pagi, maknanya dalam 7 jam lagi maka selesailah candle ni. Dan apa yang kita nampak body untuk candle di monthly ni ada sedikit menunjukkan kejatuhan, dan dia test apa yang berlaku adalah dia sempat untuk menyentuh garisan EMA 50 di monthly. Itulah kawasan yang tertinggi untuk monthly. EMA 50 tuan-tuan tempat-tempat yang cantik sebenarnya untuk kita nak entry lah dalam mana-mana time frame. Dia memberi maksud yang sangat-sangat menarik sebenarnya. Okey, saya tak mau kupas yang tu, masa suntuk sebenarnya. Pergi kepada weekly, alright. Ini yang saya kejar tuan-tuan sebenarnya. Apa yang kita boleh nampak di sini adalah di weekly kita nampak dua garisan biru dan merah di atas ni. Inilah kawasan-kawasan yang dipanggil re-entry cell dan ia berada di weekly. Jadi re-entry cell di weekly. Satu benda apabila kita belajar, memang kita katakan candle bila kita dapat setup re-entry, maka candle akan menyentuh sama ada garisan MA5 atau MA5 dan MA10. Macam contoh yang ni satulah. Tetapi apabila untuk minggu ni ataupun candle minggu lepas, candle biru yang naik ni tuan-tuan, dia tidak menyentuh garisan 5-10 high. Bermaksud dari apa yang kita belajar, dia tidak membuat setup re-entry cell. Tetapi apa yang berlaku, dia jatuh. Tapi inilah realiti sebenarnya. Sebab ilmu yang kita gunakan adalah sebagai guidance. Market tuan-tuan di luar sana, dia akan membuat pelbagai bentuk. Jadi kita kena faham, bila kita bersandarkan pada hanya satu time frame, bila kita kata dia tak kena dah 5-10 high, maka kita kata peluang untuk sell tak ada. Tak boleh macam tu. Kita kena faham bahawa ilmu yang kita ada sebagai petunjuk jalan, dia macam lampu suluh lah, dia tunjuk jalan kita. Dan bila kita nampak jalan yang sebenar tu, kadang-kadang jalan tu lurus, senang kita nampak. Kita suluh, tenang kita nampak. Ada ketika jalan tu bersempang siur. Jadi kita kena faham lah bagaimana kita nak menggunakannya. Jadi bila kita nampak setup re-entry cell di weekly, ingat tadi bila nampak re-entry cell di weekly, maka market hilang volumenya adalah di daily. Dan full structure ataupun momentumnya akan berada di H4. Tadi mula saya kata sebelum ada gangguan tadi, monthly, weekly dengan daily, 3 sekawan. Satu batu bila kita kecilkan, weekly, daily, H4, 3 sekawan. Jadi re-entry di weekly ni tuan-tuan, bila kita nampak di daily ni, kita akan nampak market hilang volume, dan di 4 jam kita akan nampak setup full structure. Dan apabila ada bacaan momentum sell di H4, baru re-entry sell di weekly, re-entry sell di weekly dan MHV sell di daily ni akan valid. Okey, saya bagi contoh lah. Saya buka 3 time frame. Okey. Bobai bunyi angin kuat lah. Dekat saya Okey. Okey. Sekarang okey juga? Better, much better. Alright. Okay, good. Okey tuan-tuan, tengok sekejap saya delete ni. Okey, kalau tuan-tuan nampak, perhatikan kepada candle merah ni. Ini candle minggu ni. Dan candle biru sebelah dia minggu lepas, tidak ada candle ataupun yang menyentuh garisan zone 5-10 high. Ni. Jadi kita beranggapan dia mesti touch. Dan bila kita lihat di candle di daily, kita nampak yang biru ni kan, biru ni tutup di atas garisan mid BB. Garisan hitam tengah ni, hitam tengah ni. Jadi bila hitam, jadi candle ni sebenarnya kalau kita hanya pandang pada daily sahaja tapi tak pandang kepada weekly, kita akan menganggap ini adalah candle arah kukuh buy. Itu yang saya buat dulu. Jadi bila saya nampak arah kukuh buy, saya plan nak buy saja, tanpa saya melihat apakah yang berlaku di time frame lagi besar. Akhirnya selalu saya kena, bila saya buy, candle jatuh, maka saya buy dekat pucuk. Sebab tu buy kena buy kat akar kan.
Jadi dulu saya pening. Macam mana kenapa saya baca silap memanjang. Jadi di sinilah kawasan-kawasan dipanggil candle. Ini consider dipanggil, ada istilah dia candle terlajak. Dan candle terlajak sebab dia terlajak di daily untuk re-entry di weekly. Tapi sekarang di weekly pun tak ada candle yang menyentuh 5-10 high. That's why kita kena kecilkan time frame. Kemudian pergi dekat daily, candle tutup di atas garisan MIB. Itu hari Jumaat. Hari Isnin semalam kita dah nampak ada candle merah ni. Candle merah ni dah mula nampak, maknanya the whole day semalam kita nampak jatuhan dekat EU. Dan siapa yang notice dekat Facebook, saya ada bercerita tanda-tanda awal lah. Dan bila kita kecilkan kepada 4 jam, baru kita nampak ada jelas sikit. Okey, saya besarkan 4 jam. Okey. Okey, kalau kita tengok dekat 4 jam ni kembali clear, kita nampak candle yang semalam tu, yang biru ni paling tinggi. Candle paling tinggi boy. Tuan-tuan semua. Tapi candle ni tutup di dalam BB, bukan di luar BB. Ni minggu lepas saja cikgu. Ini semalam. Sorry, ini Jumaat. Yang ini semalam. Ni Jumaat ni kan. Jadi ni garisan pemisah ni lah, kita pemisah. So kalau kita tengok minggu lepas, ini candle momentum yang pertama. Dan bila candle momentum pertama, saya menunggu untuk lepas ada momentum akan ada re-entry. Saya dapat re-entry kat sini. Re-entry buy saya dapat. Dan saya biarkan entry saya letakkan stop loss lah. Tetapi bila saya tengok dia naik, kemudian dia start jatuh merah ni kan. Yang naik ni kan tidak ada momentum buy. Dia bagi tahu apabila ada candle yang naik, walaupun lagi tinggi pada candle bawah ni kan, dia naik kan, tetapi candle ni tutup di dalam BB. Maksudnya dia tidak ada kekuatan untuk nak meneruskan kenaikan. Itu maksud dia. Inilah yang dinamakan candle market hilang volume. Candle market hilang volume adalah candle-candle yang tutup di dalam BB. Jadi sekarang maknanya dia jelas. Bila saya nampak dia naik-naik, alamak, sebab tu saya tengok H4 merah-merah kan, maknanya buyer dah tak masuk dah. Ini seller, yang merah ni adalah seller, penjual. Maknanya dia tak ada kekuatan. Sepatutnya kalau katakan dia nak pergi jauh, dia kena ada candle tutup di luar top BB macam ni boy, macam ni. Nampak kalau kita buy kat sini, kita nampak dia tutup kat atas kan, luar BB kan. Maksud ni dia nak sambung naik. Lepas tu dia retest. Betul. Maksud dia buyer masih ada kekuatan lah bila dia tutup di luar BB. Betul. Itu sebab momentum benda kuat. Momentum ni sering solid. Dia kalau keluar momentum, memang dia nak pergi. Tapi kalau tak ada momentum, dia 50-50. Itu sebab saya pegang momentum. Jadi bila dia naik, tetapi tidak ada bacaan momentum. Okey, saya kata, saya ambil apa saya ada lah. Saya dah tahu dah ini dah hujung-hujung. Sebab bila tak ada momentum buy di sini, dan kita pergi pula di kawasan daily, saya dah nampak dia tutup di atas garisan BB. Dan saya tahu ini, saya nampak bentuk arah kukuh buy. Dan saya buka kepada weekly, saya nampak dia dah menghampiri 5-10 high di weekly. Maka saya tahu, inilah bentuk-bentuk yang menunjukkan bahawa kenaikan dah lemah. Jadi bila dah lemah, saya TP. Dan kemudian semalam saya tunggu bacaan. Dan kalau kita tengok candle merah ni, nampak yang merah panjang ni? Nampak? Ini candle solid, dia kata seller memang banyak lah. Dan akhirnya untuk hari ni, nampak tak? Candle-candle dah mula berada di bawah garisan mid BB. Hari ni. Jadi candle ni sama maksud dia macam candle ni. Nampak tak candle mula-mula berada di atas mid BB? Ini tanda-tanda bahawa kenaikan nak muncul. Ini juga menyatakan bahawa kenaikan yang ni selesai. Selesai. Kenaikan selesai, bukannya permulaan untuk turun cikgu. Ini tanda awal. Tapi belum confirm. Dia hanya confirm bila ada bacaan momentum. Momentum sell. Selagi tidak ada bacaan momentum sell, maka tidak terbatal momentum buy ni. Jadi maknanya tanda awal sebelum berlaku momentum, candle perlu berada di atas mid BB untuk momentum buy. Apabila candle berada di atas mid BB dan garisan 5-10 high dan 5-10 low di atas mid BB, 4 garisan di atas mid BB, baru kita tahu next will be momentum buy. Sama juga macam ni. Sebelum ada momentum sell, kita perlu tahu bahawa mesti ada candle-candle atau garisan 5-10 high, 5-10 low di bawah garisan mid BB. Itu tanda awal dia. Tanda awal mengatakan bahawa mungkin besok, kalau kuat mungkin pagi nanti,
untuk berlakunya bacaan momentum cell. Jikalau berlakunya momentum cell, maka terbatallah momentum buy di sini, maka kejatuhan memang solid untuk terus jatuh. Sebab momentum yang akan membatalkan momentum. Kenapa? Kenapa saya kata momentum? Sebab kalau kita lihat sini, di sini semua ada 8 garisan. 8 garisan. Untuk satu trend tu berubah, dia mesti setiap candle mesti berjaya untuk nak breakout, untuk nak merentasi atau tutup di melalui ke semua garisan. Okey. Mamik yang dah berlaku ni, tengok momentum buy. Momentum buy ni, candle ni daripada bawah, dia tutup, dia cross mid BB, dia cross top BB, dia cross EMA 50. Dan dia tutup di atas ni, bermaksud candle ni kena kuat. Dia beritahu dah tak ada apa nak lawan dia dah, memang dia carry on naik. Sampailah ada candle tutup dalam BB, dia beritahu aku dah lemah. Aku dah lemah. Jadi bila dia nak pusing, jadi dia perlu membuat bacaan momentum cell. Bermaksud bila ada perkataan momentum cell, maka candle tutup di bawah mid BB ni, maka dia beritahu dah tak ada benda yang lebih kuat daripada aku dan dia akan terus terjun. Itu bacaan dia. Itu dalam bahasa mudah lah. Bahasa mudah. Dan saya ambil contoh, di time frame H4 belum muncul momentum cell, tapi di time frame H1 dah pun muncul. Okey. Nampak? Nampak tak bacaan candle momentum cell di H1? Oh, dia tutup di luar low BB cikgu. Yes, dia tutup di luar lobby dan juga tutup di bawah EMA 50 yang ni. Ni EMA 50. Okey. Jadi bila ada momentum, dia akan ada re-entry. Itu sebab dia beritahu, aku dah kuat naik tu ni, tapi dia akan buat sideway untuk buat re-entry. Nampak tak dia test kepada garisan candle reject atau test pada garisan mid BB? Dan juga kita nampak garisan 5-10 high, dia bersentuh dengan mid BB. Ini semua tanda-tanda nak jatuh. Ini semua tanda nak jatuh. Dan akhirnya EMA 50 berada di atas mid BB. Itu bentuk dia. Dan sekarang yang kita nampak adalah, nampak tak top BB dah mula menguncup? Nampak. Dan low BB dah mula menguncup. Dia beritahu trend yang jatuh ni di H1 semalam sambung hari ni hampir selesai. Hampir selesai. Dan jikalau dia selesai di H1 dan jikalau muncul pula momentum cell di 4 jam, bermaksud jatuhan berterusan. Jikalau H1 ni selesai, maksud selesai adalah top BB ni dia turun dan akhirnya biasanya bertemu dengan EMA 50 kebiasaannya, tetapi di H4 ni tidak ada baca momentum cell. Okey, siapa yang sell tu cepat-cepat TP. Cepat-cepat TP. Sebab tidak ada confirmation untuk jatuh. Itu penting. Tu cara untuk menggunakan BBMA. Ini cara daripada apa yang saya faham dan saya cuba ceritakan dalam bahasa yang mudah. Saya tak menggunakan terlalu apa macam dalam buku yang dia orang susah nak faham. Istilah yang agak kompleks. Sebab saya sendiri pun mengambil masa bertahun nak faham. Sekarang bila saya dah faham, saya menggunakan bahasa yang mudah untuk nak orang baru nak belajar, saya kena gunakan bahasa yang mudah untuk orang faham. Jadi saya kena gunakan layman terms. Itu sebab saya katakan apabila dia jatuh, kita nak pastikan kalau tidak ada bacaan momentum cell di sini dan di H1 pula kita nampak top BB ni dah bertemu. Saya guna perkataan mudah. Top BB hitam ni bertemu dengan EMA dan di H4 tidak ada momentum cell, maknanya tuan-tuan ada sell TP. Maksudnya tidak ada kekuatan untuk nak jatuh. Dan jikalau itu berlaku dan diikuti dengan DH1, ni antara possibility. Dan kalau diikuti dengan H1 berlaku bacaan momentum buy, maka kita terus fokus buy. Itu dia punya bacaan dia lah. Dan itu yang akan memberi kita panduan apa yang perlu kita buat sekarang dan besok. Sebab ini adalah perjalanan di H1 dan perjalanan di H4. Nampak tak sekarang di H4, candle dia cuma menyentuh garisan EMA 50. Yes, dia sentuh. Tetapi dia tidak tutup di bawah. Dia masih berada di atas garisan EMA 50. Okey. Dan satu lagi yang saya nak beritahu, kenapa saya suka EU? Sebab EU adalah di antara pair, saya boleh katakanlah mesra BBMA. Boleh cikgu explain dengan apa maksud cikgu mesra BBMA? Mesra tu adalah setup dia tak memeningkan kepala.
setup dia simple. Macam saya katakan tadi lah. Saya katakan hanya apabila ada bacaan momentum sell di 4 jam, ia akan memvalidkan perjalanan jatuhan ataupun dia akan membatalkan perjalanan kenaikan di H4 sebab ada momentum buy ni. Tetapi jikalau tidak ada bacaan momentum sell di H4, malah di H1, perjalanan di sini pula muncul pula bacaan momentum buy, maka kita tahu yang sell, siapa yang sell dia kena TP dan mulakan bacaan buy. Itu yang berlaku sebenarnya. Dan kalau ambil paper yang macam contohnya GJ, kadang-kadang kita nampak dia tutup di bawah ni, tapi dia naik juga. Itu banyak mengelirukan sebab betul. EU adalah di antara pair yang pada saya dia slow and steady. Kalau kita nak, saya banyak generate pip profit daripada pair macam ni. Saya suka pair macam ni pasal apa? Pergerakan tak banyak. Bila pergerakan tak banyak, kita boleh letakkan volume kita besar. Tapi kalau pilih dia besar ke cikgu? Besar sikit lah kan. Tapi kalau pergerakan dia menggila, yes, kita boleh letak volume besar, tapi terkena tu banyak kali. Jadi bila terkena tekan, kita rasa alamak down, kita akan down, percayalah. Sesiapa pun bila dia MC atau loss ataupun dia terpaksa cut loss, dia akan down. Jadi saya tak mau benda-benda macam tu. Jadi saya mencari satu candle yang lebih relax. Tapi sekarang pun sebenarnya pergerakan EU dah besar. Dulu untuk satu candle EU nak cari 100 pip satu hari, payah, atau seminggu. Sekarang satu minggu dia boleh naik daripada bawah ni kan. Kalau kita tengok daripada bawah ni, secara kasar lah, dia naik sampai 500 pip. 500 pip seminggu dia pergi, besar. Dulu dia nak pergi seminggu 500, memang payah. Jadi pergerakan tu dah besar. Jadi apa yang saya nampak sekarang, kalau kita tengok based on candle pukul 9 tadi, dekat 4 jam ni dia tengah buat retest ni. Dia tengah retest. Dia tak ada buat momentum sell. Jadi as of now, as of candle sekarang, saya suggest siapa yang dah ada sell tu, TP lah dulu dan standby. Standby apa? Standby untuk buy. Pasal apa? Kalau muncul bacaan momentum buy, ni tuan-tuan nampak dia kuncup kan, top BB kuncup sama ada dia rapat atau top bertemu dengan EMA, kemudian muncul bacaan momentum buy, tu nama tuan-tuan dia nak sambung naik. Bila dia nak sambung naik bermaksud apa? Bermaksud kalau dia sambung naik, perjalanan tu jangkaan untuk maksimum boleh pergi sampai top BB. Itu dia punya perjalanan dia. Alright, ada mungkin saya bercerita ni pun ambil masa lebih setengah jam kot. Tak apa cikgu. Ada sebarang soalan tak? Kita nak teruskan ke soalan ni cikgu. Just pilih ada soalan, saya tak dapat tengok. Sebelum saya membacakan soalan kepada para penonton yang sedang menonton segmen ini, jangan lupa untuk share segmen kita ini supaya lebih ramai lagi dapat menonton segmen Bicara Teknikal lah. Okay, seperti biasa kita ada saudara Hafidin Jamaluddin. Dia tiap-tiap minggu menjadi tukang komen yang pertama. Okay, soalan dia berbunyi, salam semua. Terima kasih cikgu, saya trade semakin baik katanya. Mohon tengok UCHF dan EU di time frame weekly katanya. EU UCHF. Oh, UCHF. Okay. UCHF. Alright. Satu benda apabila kita trade pair EU, pair yang sebentar ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nampak peluang-peluang sell berada di EU, cikgu, maaf cikgu, tadi ada disconnect sekejap, boleh cikgu ulang balik daripada apabila kita start dekat EU. Okay, alright. EU ni adalah merupakan pair yang selalu bukan setiap kali, yang selalunya berlawanan dengan pair UCHF, USD CHF. Jadi bila saya nampak di sini tidak ada bacaan momentum sell di H4, tidak ada momentum sell di H4, bermaksud kemungkinan ada bacaan untuk menaik dengan syarat ada bacaan momentum buy. Jadi kita akan nampak dia akan terbalik dengan UCHF. Okey, saya buka UCHF. USD CHF, mana dia? Okey, ni dia. Okey. Kita buka dia UCHF. Okey, kalau kita buka di sini, saya buka di 4 jam. Nampak tak? Okey, saya buka sebelah menyebelah lah, senang Tuan-tuan boleh nampak dengan lebih jelas. Okey, berapa pun boleh nampak. Saya buka sebelah kiri adalah EU, sebelah kanan adalah UCHF. Tuan-tuan, pada saya
saya tidak memilih pair yang laju. Saya nak pilih pair yang mudah dibaca. Dan mudah dibaca, dan juga pair tu tak menggila lah, dia tak liar. Sebab kalau pair tu mudah dibaca, dia tak liar, jadi mudah kita nak dapatkan pip. Bila mudah dapat pip, jadi bila kita dah start profit, kita cuba menaikkan volume, jadi itu lebih selesa dan selamat. Okey, cuba kau boleh tengok dan semua tuan-tuan tengok, nampak tak bentuk dia macam cermin terbalik. Satu kat bawah EMA 50, satu lagi kat atas EMA 50. Nampak tak terbalik? Betul cikgu. Itulah dia. Yes. Saya suka pair macam ni. Sebab pada saya, bila pair benda senang dibaca, boleh buat duit, saya handle, saya trade pair ni cukup lah. Cukup. Satu pair atau dua pair ni pun dah memadai. Jadi sekarang, apa kita nampak? Saya buka dekat EUH1. Tengok tu perhatikan pada garisan top BB. Garisan top BB di H1 dah mula menguncup. Right? Menandakan bahawa kuncup tu bermaksud yang jatuh tu dah lemah, tak ada kekuatan. Dan kita nampak candle-candle di H1 ni dah tutup di dalam BB. Dia jauh daripada low BB. Bermaksud tidak ada kekuatan nak jatuh. Sama juga di UCHF H4, kita nampak dia dah test garisan EMA 50. Right? Dan bila kita pergi pada H1, nampak tak kat UCHF juga buat bentuk yang sama. Low BB dah mula menguncup. Sebab candle-candle ni dah mula tutup di dalam BB. Yang jelas adalah pada EU. Jadi based on sekarang ni, kita nampak kejatuhan ni cuma bermula daripada semalam, bersambung dengan hari ni bagi EU, dan kenaikan bagi UCHF daripada semalam hingga hari ni. Clear? Jadi apa yang kita jagakan bila kita main besar, saya jagakan berdasarkan pada keadaan yang sekarang ni, dengan syarat tidak ada bacaan momentum sell di EU. Inilah kawasan-kawasan market hilang volume buy di H4 dan re-entry buy di daily. Terbalik dengan UCHF. UCHF ini adalah kawasan-kawasan market hilang volume sell di H4 dengan syarat tidak ada bacaan momentum buy. Nampak tak dia test EMA 50? Jadi kalau tidak ada bacaan momentum buy di H4, maka ni adalah market hilang volume sell di H4 atau re-entry sell di daily. Kan? Jadi bila jadi itu bermaksud inilah arah kukuh sell, inilah re-entry. Dan jika berlaku momentum sell di H1, which is momentum sell adalah garisan atau candle yang tutup di luar low BB. Jadi kalau muncul momentum sell di H1, maka dia akan memvalidkan perjalanan apa? Perjalanan re-entry sell di daily. Tadi saya bagi soalan tentang re-entry sell daily kan? Betul tadi kan? Jadi momentum sell di H1 yang akan memvalidkan ni momentum sell, ni low BB. Tuan-tuan akan nampak bila candle jatuh, low ni akan naik. Momentum sell di H1 dia kalau muncul, maka dia akan memvalidkan perjalanan atau jangkaan bacaan re-entry sell di daily. Jadi ini adalah arah kukuh, ini adalah re-entry, dan kita menunggu momentum. Apakah momentum? Momentum adalah candle yang tutup di luar BB. Jadi kalau ada arah kukuh sell dan next ada re-entry sell, ni saya suka BBB. Saya suka BBB sebab hello, boleh dengar? Boleh dengar cikgu. Okay, sebentar ya tuan-tuan dan puan-puan, kita mengalami sedikit masalah connection. Boleh dengar? Okey. Ini okey. Ya. Boleh carry on. Kita tengok connection pada screen sharing cikgu. Okey, sekejap Okay, sebentar ya tuan-tuan dan puan. Alright. Okey. Cikgu boleh tunjuk chat. Cantik ya, malam. Okey, accept. Okey, dan cikgu boleh tunjuk chat. Okey. Boleh carry on? Okey, cantik. Okey, boleh carry on. Okey, so berdasarkan setup sekarang, dengan syarat saya kepada UCHF, dengan syarat tidak ada bacaan momentum buy di H1, dan juga yang muncul ada momentum sell di H1, maka di UCHF tuan-tuan, daily ni akan menjadi bacaan
re-entry sell. Jadi di sini akan menjadi bacaan arah kukuh sell dan ni re-entry sell. Dan yang saya suka BBMA, dia dah beritahu perjalanan. Apabila ada arah kukuh sell, dia akan ada re-entry sell. Apabila ada re-entry sell, dia akan ada momentum sell. jadi apabila ada re-entry di sini, ini syarat. Re-entry sell hanya akan valid jikalau muncul momentum sell di H1. Sekali lagi, re-entry sell di daily hanya akan valid jikalau muncul momentum sell di H1. Jadi kalau itu yang berlaku di UCHEF, maka next adalah momentum sell. Apakah itu momentum? Momentum adalah candle yang tutup di mana? Di luar low BB. Jadi ni tuan-tuan low BB dia. Jadi kalau yang jatuh ni tidak sampai atau tidak menyentuh garisan low BB di daily, maka dia akan jadi market hilang volume buy. That's all. Itu pergerakan dia. Kita dah boleh baca dah. Kita dah boleh baca dah. So harap perjalanan ni tuan-tuan nampak dopen ni sangat jelas. Jadi bila kita nampak ini yang berlaku di daily untuk UCHEF, maka bila kita pergi pada EU, kita akan nampak bahawa di EU ada arah kukuh buy, sini ada re-entry buy, dengan syarat re-entry buy di daily hanya akan valid jikalau ada momentum buy di H1. Tu syarat dia. Jadi penting, kalau tak tu syarat dia kan dia main belasah hal ni. Jadi bila ada bacaan momentum buy adalah candle tutup di luar top BB. Nampak dia dah kuncup. Jadi tidak ada kekuatan. Tanda-tanda awal tu adalah. Jadi bila kalau ini yang berlaku, bermaksud di daily kita ada apa? Arah kukuh buy, re-entry buy. Next adalah momentum buy. Momentum buy adalah candle yang tutup di luar top BB. Di luar top BB. Jadi kita dah berjangkakan bahawa target kita dah di kawasan-kawasan top BB. Sebab jikalau tidak ada bacaan momentum buy, maka candle yang naik ni tuan-tuan, dia akan rapat atau sentuh atau tutup di bawah top BB, maka dia akan jadi market hilang volume sell. Dan market hilang volume sell di daily adalah perjalanan atau setup re-entry sell di weekly. Itu dia bersambung-sambung sebenarnya. Jadi sebenarnya dengan kata mudah, saya simplifykan adalah fokus pada H1, fokus pada H1 dulu di sini. Jikalau di EU ni muncul momentum buy di H1, bermaksud re-entry buy di daily valid dan market dalam volume buy di H4 valid, dan perjalanan dia adalah target di top BB. Itu je dengan ayat mudah. Itu sebab saya suka BMA, dia clear, dia beritahu. Jadi saya dah tahu dah yang saya sell, apa saja yang ada dekat EU saya sell, saya TP dan saya start buy. Dan saya akan layer. Boleh? Faham cikgu. Correct. So ada Cikgu nak teruskan dengan soalan yang lain? Boleh. Okey. Kita cuba jawab sebanyak mana mungkin yang kita boleh lah. InsyaAllah. Seterusnya, salam Cikgu Hazlan dan Boboy. AUDCAD. Okay. Dia ada kata H4 re-entry buy. Okay. Minta cikgu tengok AUDCAD lah. Okay. Daripada saudara Bung Din. Budin. Alright. Saya cuba tengok. Alright. Saya akan tengok besar dulu di weekly. Okay. Weekly ada satu setup AUD Canada re-entry sell. Ini jelas. Ini macam dekat dalam buku lah. Ni candle berjaya menyentuh garisan MA5 high. Sebab inilah setup re-entry sell. Kita nampak candle tutup momentum dan kawasan-kawasan re-entry. Ini sangat jelas untuk re-entry sell AUD Canada. Jadi di weekly, tapi kita perlu ada confirmation yang akan mengesah atau memvalidkan perjalanan ataupun bacaan re-entry sell di weekly adalah momentum sell di H4. Okey, sekarang saya pergi kepada bacaan daily. Okey, tuan-tuan nampak di sini. Okey, pergi ke daily, apa yang kita nampak adalah bentuk-bentuk arah kukuh buy. Jadi arah kukuh buy ni as of now adalah market hilang volume sell di daily dan re-entry sell di weekly. Cuma di 4 jam tu kita kena pastikan jikalau muncul bacaan momentum sell, maka dia akan valid. Okey, sekarang kita tengok.
Di manakah kedudukan low BB? Ni kan kedudukan low BB. Jadi tuan-tuan tengok candle yang sekarang masih berada di sini. Jarak di antara candle sekarang hingga ke low BB sekitar bacaan 240-250 pip. Bacaan jauh tuan-tuan. Logiknya boleh atau tidak dengan satu atau dua candle terus muncul bacaan momentum sell. Dalam keadaan logik tuan-tuan tak muncul, melainkan keadaan di luar jangkaan. Jadi belum lagi ada tanda-tanda kuat untuk nak mengatakan bahawa confirm yang re-entry sell weekly ni memang jalan. Belum lagi ada. Belum, kecuali kalau tuan-tuan nampak bacaan momentum sell. Dan satu benda yang bagi sesiapa yang trade AUD, contohnya tuan-tuan tengok pair AUD Canada ataupun AUCAD. Okey, bila pegang AUCAD, janganlah saya cadangkan kita ni cadangan saya adalah bila kita trade AUD Canada, kita kena ingat kita adalah trade AUD. Bila trade AUD, sebaik-baiknya lihat semua pair AUD. Sebab AUD tuan-tuan, bila satu pair tu beritahu perjalanan dia, yang lain pun akan ikut. Sama. Cuma ada yang pergi dulu, ada yang lewat. Itu sebab kalau saya nak trade AUD, saya akan tengok ke semuanya, dan memang saya ada satu kotak mewakili AUD, ada 6 di sini. Kalau Bapa boleh tengok semua, boleh nampak ada 6. Saya akan tengok di sini. Saya tahu top left AUD Canada, bawahnya AUD CHF, atas tengah AUD JPY, dan di bawahnya adalah AUD USD. Keempat-empat ni kalau satu jatuh, empat-empat akan jatuh. Oh, okey. Memang. Dan Euro AUD, kalau empat-empat ni jatuh, Euro AUD dia akan naik. Jadi yang saya buat adalah sebelah kiri ada 4, sebelah kanan ada 2. 4 ni kalau dia naik, sebelah kanan ni dia akan jatuh, dan 4 sebelah kiri ni kalau dia jatuh, sebelah kanan ni dia akan naik. Jadi trend tu kena jelas kita baca AUD. Benda ni sangat sesuai sebab saya tengok lately pergerakan dia sama. Kalau tuan-tuan tengok AUD dan NZD, bentuk dia macam ni lah. Itu sebab saya suka pair tu antara yang pada saya mudah nak dibaca lah, tak menggila. Kalau katakan nak try dengan pip yang banyak, Euro AUD lah. Tapi bila sekali floating, mau beratus pip floating kalau silap masuk. Jadi tuan-tuan boleh ambil contohnya AUD USD, which is bilangan pip dia biasanya separuh daripada perjalanan Euro AUD. Kalau Euro AUD dia bergerak 100 pip, AU tu mungkin 50 pip saja maksimum. Dia biasa separuh. Memang macam tu. Jadi that's why kalau kita nak letakkan katakan tadi AUD Canada re-entry sell weekly, saya tengok kiri, okey, ada setup re-entry sell weekly jelas di sini. Okey, lepas tu pergi pula AUD CHF weekly. Okey, kita nampak tapi tidak ada nampak garisan candle menyentuh 5-10 high. Not yet. Okey, pergi pada AJ. Kalau pergi pada AJ, pergi weekly, dia macam AUD CHF, candle tidak ada menyentuh garisan 5-10 high. Tengok inilah realitinya. Ada yang kena, ada yang tidak. Pergi kepada AU pun tidak ada candle yang menyentuh garisan 5-10 high. Okey. Dan bila kita pergi pada EA pula, kalau 4 tadi re-entry sell weekly, EA pula sepatutnya kita akan nampak bacaan buy. Okey, tidak ada candle menyentuh 5-10 low. Okey, dan bila pergi pada GA pun sama. GA ada candle minggu lepas menyentuh 5-10 low di weekly. Nampak? Jadi daripada 6 ni cuma 2 saja menyentuh garisan 5-10, tetapi 4 lagi tak. Itulah realiti. Jadi kita kena faham. Okey, jadi yang akan memvalidkan perjalanan ni adalah momentum, right? Jadi kalau kita rujuk di AU Canada, momentum di H4 memang tak nampak lah. Sebab apa? Sebab low BB jauh dekat bawah ni. Bila kita pergi pada ADCHF, pergi kepada 4 jam, dia punya low BB kat bawah tapi dah menguncuk. Tu tanda-tanda tu memang ada lah. Dah pergi pada pergi kepada AJ. Okey, AJ dah mula dah buat arah Coco Cell dan kita menunggu untuk bacaan momentum. Nampak tak di antara AJ Canada, AD CHF, AD JPY, AJ atau AD JPY ni dia bergerak dulu. Sebab kena bergerak dulu, dia dah tutup di bawah garisan MACD, sedangkan ACAD dan HF masih belum tutup di bawah garisan MACD. Jadi
Kalau kita nak masuk, yang saya suggest, kita ambil pair yang mengikut. Biarkan pair yang macam contoh AJ nak terkejun, biar dia terkejun dulu. Bila confirm dia terkejun, yang lain akan ikut. Jadi kita ambil yang mana yang penunjuk jalan tu dia beritahu, okey aku nak terkejun, confirm nak terkejun. Okey, kita carilah ACAT, HF atau AU untuk peluang sell. Jadi itu adalah lebih selamat. Cara ni yang saya gunakan untuk AUD dan juga untuk NZD. Baik, saya rasa clear lah betul macam tu. Allah, dah 1 jam ke? Hampir menghampiri 1 jam. Kita ada lebih kurang berbaki 4 minit. Allah Akbar. Okey. Apa dalam masa 4 minit apa lagi nak cerita Adakah cikgu nak tengok pair yang lain atau kita nak berbincang mengenai pair yang kita sudah sedia bincang? Okey, mungkin ada soalan terakhir kita boleh pilih kalau ada soalan. Macam tu saya akan pilih soalan terakhir daripada komen. Okey, kita ambil soalan daripada Ariel Mai. Adakah GJ re-entry weekly kerana katanya TF daily dan H4 market hilang volume sell? Okey, saya tengok GJ. Tadi kita nampak AJ ada tanda-tanda nak jatuh kan? Bila AJ tu dia ada sikit sebanyak akan ada sambung bacaan tentang GJ. Okey, sekejap. Saya pergi. Okey. Saya akan tengok yang besar weekly, daily. Okey, kalau kita rujuk kat sini, bentuk GJ macam AJ tadi. Dia masih downtrend, kena ingat dia masih downtrend. Cuma pergerakan GJ ni besar tuan-tuan. Sebab cuba tengok dia naik daripada bawah ni sampai ke atas candle ni, dia pergi 1000 pip. 1000 pip. Jadi hati-hati kalau tersilap ataupun tersilap langkah, dia punya float tu memang besar. Bayangkan dia naik retrace saja 1000 pip selamba macam tu je. Jadi kalau kita lihat kat sini dekat weekly, belum lagi ada candle yang berjaya menyentuh zone 510 high. Okey, tetapi di daily kita dah nampak ada candle baru di atas garisan MACD. Jadi kebarangkalian berlaku sekarang adalah di daily ni adalah market hilang volume sell, manakala di weekly adalah re-entry sell. Adakah itu valid? Jadi again kita kena lihat dari 4 jam. Okey, apa yang kedua 4 jam? Adakah 4 jam muncul bacaan momentum sell? Dan kita lihat di sini low BB dekat bawah ni. Macam mana buat bacaan momentum sell sedangkan langsung tidak ada candle DH4 untuk berada atau tutup di bawah MACD. Betul? Jadi tidak ada sebarang confirmation. Memang yang naik ni adalah candle market dalam volume sell. Tetapi setakat sekarang belum lagi ada bacaan arah kukuh sell, apatah lagi momentum sell. Jadi tidak ada sebarang confirmation untuk mengatakan jatuh tu valid. Tak ada. That's why kebanyakan trader dia kalau boleh dan dia ambil pucuk CIQE ramai. Dan yang ambil pucuk ni tuan-tuan, sedar atau tak sedar, dia punya pergerakan pip ataupun jarak pip daripada kawasan top BB membawa kepada low BB dah hampir 280 pip. Dan kalau kita masuk dengan modal yang kecil, contohnya bawah pada $100, kita meletakkan volume 0.1, tuan-tuan, dengan senang-senang saja, dengan sekali libas ke bawah dan ke atas, kita boleh MC. Betul. So, sebab ramai trader entry dia yes okey, tapi dia tak kira dia punya money management untuk bertahan. Itu sebab saya jarang trade PDBP, sebab saya tahu bila saya float dia sakit hati. Itu sebab saya ambil paper yang relax dengan USD. Saya ambil macam tadi AU ataupun NU ataupun EU atau UCHF. Yang relax, yang clear, yang kalau float pun tak menggila lah. Ini tuan-tuan dekat 4 jam saja daripada top ke low dah jarak 280 pip. Kalau tuan-tuan sell dekat sini, dia tarik ke atas sekali. Tuan-tuan JJ ni dia boleh tarik macam Echo ni kan, dia tarik ni kan. Ini ke bawah ni kan. Ni Echo ni. Sekali dia retest macam tu tuan-tuan. Dia boleh pergi sampai 100, hampir 200 pip. 200 pip. Tuan-tuan letak 0.1, modal 100, letak buy. Memang dia naik, tapi tak adakah dia mampu bertahan? Tak mampu bertahan. MC kita.
Jadi tuan-tuan bila nak memilih pair, sekarang terutama sekarang dengan isu COVID-19 coronavirus, bila nak masuk pair, pastikan modal kita tu adalah modal yang sesuai untuk bertahan dengan pair yang kita masuk. Nak tahu, mungkin tuan-tuan boleh tengok weekly. Contohnya high and low, perjalanan candle weekly untuk minggu lepas, daripada tertinggi dan terendah, kita tengok weekly 740 pip Dalam satu minggu, cikgu. Satu minggu 740 pip. Jadi pergerakan dia besar, tuan-tuan. Kalau kita bermodalkan $100 nak masuk 0.1, tuan-tuan, 700 pip silap masuk, senang-senang aja kita MC. Terciduk, cikgu. Lepas tu nak kena depo takkan sakit hati. Jadi kita nak profit, tapi cuba profit dengan yang sesuai dengan modal kita. Tu kadang-kadang peribahasa lama lah. Kita patut kita gunakan, itu apa? Ukur baju di badan sendiri. Ukur baju di badan sendiri. Kalau kita ada bermodalkan $100 dan kita nak masuk dengan volume contohnya 0.1, which is 1 pip lebih kurang dalam, sekarang JJ 1 pip kalau 0.1 adalah $9. Sekali pergi. Jadi dengan benda macam tu, 90 sen. Dengan perkara macam tu, tuan-tuan, dengan sekali perjalanan 700 pip, memang kita boleh MC. Jadi satu, cari pair yang sesuai dengan modal kita. Sesuai, nak tahu tak sesuai, cuba tengok candle weekly sekurang-kurangnya. Kalau kita nampak dia boleh pergi 700 pip, betul. Kalau betul kita punya 700 pip, kalau kita punya entry silap, tak mengena badan. Okey, saya rasa dah setakat ni dah 1 jam kita bersama on air di City Hijau FM. Itu saja berbual setakat ni, dah 1 jam kita on air. Baiklah, kita pun telah sampai ke penghujung segmen Bicara Teknikal untuk sesi 31 Mac 2020. Kita telah pun bersiaran selama 1 jam. Sebelum kita menamatkan segmen pada hari ini, saya ingin ingatkan kita ada 2 lagi segmen berbaki untuk minggu ini, iaitu pada hari esok kita akan bersama dengan Cikgu Yun CTC dalam segmen Bicara Fundamental. Kalau hari ini Cikgu Hazlan banyak memberi analisa dalam bentuk teknikal, jadi esok kita akan bincang pergerakan market dari segi fundamental bersama Cikgu Yun bermula 10.30 hingga 11.30. Pastikan anda tune in ke Facebook CTC FM. Dan pada hari Khamis kita juga ada segmen Borak Bersama Blento, di mana beliau akan memainkan lagu-lagu pilihan dan juga membincangkan topik-topik semasa. Jadi sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menyertai kami dalam segmen Bicara Teknikal pada malam ini. Jadi Cikgu Hazlan, ada apa-apa kata-kata terakhir? Stay safe, stay at home. Stay safe, stay at home. Okay? Yes. Sebelum saya menutup, sesungguhnya mana yang baik itu datang daripada Allah dan mana yang kurang itu datangnya daripada kami. Jadi jumpa anda pada hari esok 10.30 malam. Bye. Bye.